Okey bang, alhamdulillah dah selesai tengok luka. Jadi ada satu perkongsian yang saya nak bawakan kepada geng-geng semua. Mari kita kenali pokok-pokok tumbuh-tumbuhan yang ada dekat tepi sungai. Mungkin ada yang tak tahu. Jadi saya berbesar hati untuk berkongsikan. Dan nama tu mungkin dekat sini lain, dekat tempat lain-lain, dan mungkin ada satu persamaan. Baik, yang pertama, kenalilah dia, bunga yang cantik, harum baumu, si bungalah Tanjung, harumnya sampai melintasi gunung. Tapi tapi ini bukan bunga Tanjung bang. Ini bunga pokok bebuta nama dia. Pokok bebuta. Kat sini panggil pokok bebuta. Dalam buku kalau tak silap buah pompong. Tu dia. Ataupun dengan nama lain ada yang panggil pokok telur kambing. Ni daun dia. Cantik. Cantik, bunganya pun cantik. Dan buah dia ni yang kecil, tapi ada yang besar. Saya bawakan tuan-tuan ni dia. Dia kalau dah masak berwarna merah. Tengok macam sedap, tapi tak boleh makan. Dia cuma ada kulit, dalam dia ada sabut. Sabut dia pun sebesar ini. Warna dia cantik bila dah masak. Tak ada pula yang masak dekat sini. Ini namanya pokok bebuta. Ataupun telur kambing. Kenapa dikatakan telur kambing? Ni telurnya macam macam telur kambing. Jangan abang-abang cek pula abang punya besar macam ni. Bahaya, hernia, kena pergi hospital. Perkongsian daripada saya, pokok buah berbuta ataupun telur kambing. Getah dia bahaya bang, jangan sampai kena mata. Buta jadinya, sebab itu panggil berbuta. Getah dia ada getah. Jadi yang mancing paking-paking tu jaga. Ni getahnya, baru saya cukup. Saya cakap bang, getah dia jangan kena mata, kena tangan okey lagi. Bunganya yang cantik. Okey, itu pokok pertama. Kita tengok pokok yang kedua. Pada mantap. Okey, pokok yang kedua. Ni saya nak tunjukkan pokok yang kedua. Ini namanya pokok jejawi. Pokok jejawi. Banyak dekat taman-taman. Kenapa banyak dekat taman-taman? Dekat hotel-hotel dia buat bonsai. Sebab pokok ni dia mudah untuk hidup. Mudah sangat. Kalau benih dia tu tercempak dekat dalam atas bumbung rumah kita pun dia boleh hidup. Kalau benih tu tercempak dekat belakang rumah pun dia boleh hidup. Kalau benih tu tercempak dekat atas mana-mana tempat yang ada cahaya matahari, dia boleh hidup. Ini namanya pokok jejawi. Pokok jejawi cantik. Kalau kita mancing panas-panas boleh berteduh bawah dia. Kalau pokok yang rimun, ini dah tak berapa rimun sebab dia tombang. Tu dia boleh setinggi yang sana tu. Tapi satu benda yang saya nak pesan. Kalau nak berlindung bawah pokok jejawi ni, kena perhati sebab waktu siang ular suka duduk dekat pokok jejawi bang. Ular tedung, ular hitam kuning, ular kucing tu, dan juga ular sawa. Ular daun pun sama juga. Ular kapak pun kadang-kadang ada selain daripada dekat pokok nipah. Okey, itu pokok yang kedua, pokok jejawi. Kenali pokok jejawi? Daunnya begini, macam pokok hiasan. Alright, peringatan. Nak berteduh di bawah pokok jejawi, perhatikan sekeliling sebab ada haiwan berbisa. Berbantah. Okey bang, pokok yang ketiga kita kenali dekat tepi sungai. Memang biasa banyak kat mana-mana sungai air tawar. Okey, pokok ini kalau dekat tempat kami kita panggil pokok berbaru. Kenapa pokok berbaru saya pun tak tahu. Nama saintifiknya saya pun tak pasti. Cuma saya boleh kongsikan local call, ia dipanggil pokok berbaru. Ni pokok berbaru banyak kat tepi-tepi sungai ni. Ni pokok berbaru. Pokok ni dia turun naik ikut air surut, air pasang. Dia boleh bergerak macam ni. Bukan pasal dia berpindah, tak. Akar dia dekat tanah. Tapi pokok ni dia akan jatuh bila air surut, dia akan ditolak oleh air, dia ringan. Dia akan naik bila air pasang. Ni pokok berbaru. Ada satu sumber saya dapat tahu daripada orang tua dikatakan pokok berbaru ni boleh buat macam sabun. Zaman dulu saya ada dengar satu cerita lah.
Zaman dulu orang yang main sungai ni, bila tangan-tangan dah berlumpur apa semua, dia akan ambil pokok berbaru ni, dia akan buat cuci. Macam mana cara dia saya tak pasti, saya tak dapat lagi pengesahan. Cuma saya pernah cuba bila saya menajur menggunakan umpan tapa, bau dia memang sangat busuk. Jadi saya akan cuci, ambil pokok berbaru ni, ambil daun dia dengan kulit dia, kemudian saya basuh dengan air. Dah selesai basuh dengan air tu, saya akan basuh dengan lumpur sungai. Bau dia akan berkurangan, tak melekat, macam tu cakap. Ada sikit-sikit lah kalau berbanding dengan kita basuh dengan sabun. Okey, cubalah kita tengok pokok berbaru ni. Kalau tuan-tuan nak tahu, kulit dia boleh disoyat. Dia punya kulit boleh disoyat. Dia punya kulit boleh disoyat. Ketat bang. Dia punya liat ni, na'udzubillah. Nampak tu. Dan saya jangkakan lah. Saya jangkakan. Sekejap saya potong. Saya berpendapat lah sendirilah. Betul tak betul tu tak pasti. Okey. Saya berpendapat berkemungkinan yang orang cakap boleh guna untuk buat cucian tu, okey, mungkinlah begini. Mungkin begini. Dia ambil soyatkan kulit ni dengan daunnya sekali, kemudian diramas. Okey. Ikat dalam air, diguna untuk buat cuci. Macam cakap macam tu. Sebab apa? Kulit dia liat, boleh buat cuci. Bersih. Nampak? Kalau berus tak ada tu, mancing komplot ramai-ramai tu, udang dah tak dapat tu, cucilah badan dulu dengan pokok berbaru. Mana tahu datang pula penganyai dia bang. Tu dia. Aduh speed paduan. Okey, ni dia. Nampak? Dah gosok-gosok pun dia memang liat bang. Itu pokok berbaru. Namanya nampak? Daunnya bulat-bulat macam gini, lawa daun dia. Okey bang. Itu perkongsian daripada saya pokok yang ketiga. Basah pula. Pokok berbaru. Dikatakan boleh buat sabun, dan digunakan untuk berus. Permantap. Okey bang, pokok yang keempat saya nak kongsikan, yang hidup dekat tepi sungai. Cantik. Nampak tu? Berwarna-warni. Daun dia berwarna-warni, macam ada tone. Dulu saya masa kecil-kecil, saya ingatkan ini pokok buah asam. Daun dia macam pokok buah mangga, buah asam. Kemudian atuk saya beritahu, ini bukan pokok buah asam. Pokok apa? Dia tak cerita lagi. Kemudian saya tengok buah dia. Ni buah. Tak nampak pula buah dia. Buah dia pula, baru cakap dah turun buah dia. Ni. Tapi ni dah masak lah bang. Buah dia warna coklat. Saya ingat pula buah ciku. Atuk saya kata pun bukan. Last sekali dia cakap, inilah namanya pokok rengas. Dalam negeri Perak ada satu daerah namanya Padang Rengas. Mungkin daerah itu banyak pokok ini. Cubalah geng-geng Perak sana, cuba cek ada ke benarnya ke tidak. Ada ke banyak benar, pokok rengas dekat Perak sana, Padang Rengas, Kuala Kangsar, macam cakap. Okey bang, pokok rengas. Hati-hati bang pokok ni bang. Gatal bang. Menggatal tak apa lagi, tanggung sendiri. Ni gatal ni, na'udzubillah, terkupik kulit bang. Dia ada getah, dia ada debu. Orang yang kalah lalu je,
bawah pokok ni ataupun dekat je pokok ni, habis gatal-gatal badan dia bang. Saya pun banyak kali kena, sampai tersoyat kulit apabila kena getah dia. Getah dia kalau kena, kita tak buang terus, dia akan melekat. Bila dia dah melekat, kita nak tarik tu, dia keluar dengan kulit-kulit kita sekali ikut bang. Ini pokok rengas bang. Ini pokok jangan buat pasal bang. Jangan buat pasal, boleh pengsan dia punya gatal bang. Yang dah kena gatal-gatal tu, cara nak legakan dia senang aja. Ambil air suam, siram dekat tangan, siram dekat bahagian yang kena tu, dia akan rasa sedap. Tapi buat sekali je, jangan dua kali. Sekali siram, dia syok. Siram kali kedua, dia pedih, bisa. Ini pokok rengas, jaga-jaga. Yang memancing, yang parking-parking ni, ini pokok, mau jaga ni pokok rengas ni. Oh, ni gatal ni, gatal ni ha. Macam tu cakap. Alright. Pokok rengas, jaga pokok yang keempat. Penuh mantap. Okey bang, pokok yang terakhir. Pokok yang terakhir perkongsian daripada saya, pokok yang kelima. Pokok ini dipanggil pokok putat. Pokok ini dipanggil pokok putat. Ni rengas. Tu buah rengas. Ada. Ni saya tunjukkan buah rengas. Saya kata macam buah ciku tu. Ni buah rengas. Buah rengas bang, jangan buat pasal bang. Nampak. Oh, daripada jauh nampak macam buah ciku, cuma berbeza dengan buah ciku, dia benggil-benggil. Ini labi-labi suka makan ni. Biuku, sorry. Bukan labi-labi, biuku suka makan ni. Ni buah rengas Baik, kita fokus pada pokok putat. Pokok putat macam ni. Batang dia tegak macam tu. Kawasan ni kebiasaannya udang suka menyuruk-nyuruk. Dia gigit-gigit batang pokok putat tu sampai berkilat-kilat. Dulu saya pernah kongsikan kalau nak memancing tu, salah satu daripada caranya, bukan sah, bukan tepat. Salah satu panduan dia untuk tengok keberadaan udang itu, kita tengok pokok-pokok dekat batang pokok itu kan, kalau tenggelam dengan air mestilah berlumpuh. Tapi dekat kawasan itu kayu tu hitam bersih. Maksudnya ada hidupan air yang aktif di situ. 100% saya tak berani jamin, tapi bercampur-campur. Ikan pun ada gigit, tapi kebanyakannya udang kan bergayap macam tu, digigit, dicuci-cuci. Tengok dalam otak dia, mana datangnya lumpur-lumpur dalam otak dia tu. Itu dia. Baik. Ini pokok putat. Dan dikatakan dulu pucuk pokok putat ni boleh buat ulam bang. Sedap. Cuma dia ada pahit sikit lah. Kalau dicelur dengan air panas tu, mungkin sedap. Ini pokok putat. Pokok rengas jangan buat pasal. Jangan gigit pokok rengas. Tebal lidah nanti. Okey bang, minta maaf atas gurauan saya. Terimalah perkongsian 5 jenis pokok yang hidup di tepi sungai. Yang dah tahu tu tak apa, yang belum tahu saya kongsikan. Alright. Mantap.